لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya berada di dalam keadaan yang sehat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Okey, kita kita raikan teman-teman yang sudah berada di ruangan Facebook kita ya pada pagi ini. Pertama di situ kita ada Emma Zafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sakinah dan jemaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emma, terima kasih kerana bersama dengan kami pagi ini. Kita juga ada Aliza Aziz di situ. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi admin dan teman-teman online. Kita ada Kak Som kita. Oh, Kak Som masih lagi bersiaran bersama kita pada minggu ini. Okay, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Admin dan teman-teman semua, moga sihat dan ceria selalu. Mudah-mudahan ya semua sihat dan ceria sebagaimana Kak Som kita. Dia ceria tahu, suka ketawa dia. Sikit-sikit terkekek. Okey, kita ada Kak Nur kita, Kak Nur Kamaria. Assalamualaikum Ustazah, admin dan sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Nur. Ada juga di situ Kak Aisyah, Kak Raini kita, Kak Zah, kan semuanya memberikan salam. Cik Salimah juga ada dengan kita. Assalamualaikum Ustazah, sihat? Sihat. Waalaikumsalam warahmatullahi Cik Salimah. Kita juga ada Adi Ratna di situ. Dan
kepada semualah yang komen ataupun tidak komen. Terima kasih saya ucapkan kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Okey, baik muslimah yang saya kasihi semuanya. Sebagaimana biasanya kita berada di muka surat yang keberapa bagi sambungan perbincangan kita pagi ini. Ah, siapa tu? Live from Arab Street. Ada apa dekat Arab Street tu Kak Siti? Ha. Assalamualaikum Ustazah, live from Arab Street. Buat apa dekat Arab Street? Makan-makan? Baru pukul 10, sarapan. Sarapan. Tak apalah. Okey, muka surat berapa kita pada pagi ini? Muslimah semuanya. Muka surat 420, last paragraph Ustazah. Cik Salimah 438. Okey. Muka surat 420. Yang lain 420. Kak Som pun 420. Cik Salimah 438. Okey, yang lain semua bermakna di situ ya. Majoriti 420. Jumhur 420. Salah seorang je 438 sama dengan Cik Salimah. Maknanya tak bersendirian. Ada teman juga di situ. Mudah-mudahan ya betul ya paragraf yang nak saya bacakan. Okey, kalau yang 420 tu paragraf yang keberapa tu? Muka suratnya tu. Okey, kita berada masih lagi kita akan bincangkan poin kita yang C, Tatayum, puncak tingkatan cinta. Kita berada di bahagian yang kedua di halaman 438. Jika yang berbeza muka suratnya dengan saya berada di muka surat 420. Saya akan mulakan perbincangan dari perenggan oleh kerana itu. Dosa yang paling besar di sisi Allah adalah syirik. Betul tak yang 420 muka suratnya? Oleh kerana itu, dosa yang paling besar adalah syirik. Betul ke tidak? Teman-teman kita yang berada di muka surat 420. Okey, betul Ustazah, betul. Okey. Kak Zah dengan Kak Som kata betul. Okey, kita berada di muka surat 420 di perenggan oleh kerana itu dosa yang paling besar di sisi Allah adalah syirik. Sama juga kalau saya berada di perenggan yang kedua di muka surat 438. Jadi Cik Salimah boleh buka 438 lihat di perenggan paragraf yang kedua kita. Baik, sebenarnya apa yang ingin kita bincangkan ya pada pagi ini adalah sambungan daripada topik kita di minggu lepas, yang mana pada minggu lepas saya tutup perbincangan kita dengan mengembalikan kita kepada tujuan penciptaan makhluk. Jadi slide yang ini ada pada slide saya yang minggu lepas juga, yang mana saya letakkan ia di slide yang terakhir. Okey, jadi perenggan ini ingin mengingatkan kepada kita bahawa seseorang hamba yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, tujuan penciptaannya tidak lain dan tidak bukan ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam surah Adz-Dzariyat pada ayat yang ke-56. Tu Allah kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada aku, atau dengan kata lain mereka beribadah kepada aku. Jadi di sini untuk beribadah iaitu menghambakan, maksud untuk beribadah ialah untuk menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita dapati bahawa bila seseorang hamba, mereka ini beribadah kepada Allah, itulah untuk mewujudkan kecintaan yang sempurna, ketundukan iaitu kepatuhan dan penghinaan diri yang benar hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna, okey kita masuk pada perenggan kita seterusnya di sini. Oleh kerana itu, dosa yang paling besar di sisi Allah adalah syirik.
Kerana orang yang dia mensyirikkan Allah bermakna mereka tidak beribadah hanya kepada Allah. Mereka ada beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi di sini jadi kita faham, Allah ciptakan kita semata-mata untuk beribadah. Tujuan hidup kita ialah untuk beribadah kepada Allah. Tetapi bila kita ada melakukan perbuatan-perbuatan syirik, bermakna kita tidak beribadah hanya kepada Allah, tetapi kita ada menduakan Allah di dalam pengibadahan kita. Yang mana pada pengibadatan itu, okey, pada pengibadatan itu, ianya adalah bentuk kita untuk mewujudkan kecintaan yang sempurna hanya kepada Allah. Tetapi jika seseorang hamba, dia dah melakukan perbuatan syirik, bagaimana untuk dia merealisasikan kecintaannya yang paling sempurna kepada Allah? Kerana di situ dia sudah membahagi 2 ataupun 3, 4, 5 kecintaannya kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu di sini dosa yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah dosa syirik. Dan banyak kali telah saya nyatakan dengan dalil-dalil yang khusus menunjukkan kepada kita bahawa mereka yang melaksanakan ataupun mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik ini sebenarnya melakukan dosa yang tidak terampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika sekiranya mati di dalam keadaan kesyirikan, orang ini ialah mereka yang kekal di dalam api neraka. Kerana apa? Perbuatan syirik ialah menyekutukan Allah dalam hal kecintaan yang mana seharusnya itu kecintaan itu hanya perlu diperuntukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi sebab tu dia kata di sini, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya. Siapa yang buat perkara syirik, Allah Subhanahu Wa Taala tidak ampuni dia, dan jika dia mati di dalam keadaan syirik tersebut, orang itu akan kekal di dalam api neraka. Jadi inilah teks-teks Al-Quran yang menyebutkan kepada kita tentang mereka yang melakukan perbuatan syirik. Sebab itu dalam hidup kita ini ya muslimah, bila ada bila ada kita melakukan syirik, sama ada dalam keadaan kita jahil, mungkin dulu-dulu kita tidak tahu, kita ada buat perbuatan yang mensyirikkan Allah, kita bertaubat kepada Allah bila kita dah tahu. Ataupun bila kita mungkinlah kita kata, "Oh saya terpaksa ustazah." Ada juga kadang situasi-situasi macam gitu kan. "Saya terpaksa, tiba-tiba masuk tu rupanya rumah bomoh. Saya pun tak tahu nak keluar macam mana." Gitu keadaannya ya. Jadi kita pun terpaksalah masuk di dalam crime jenayah yang yang dipaksakan itu, maka bertaubat kepada Allah. Kita terbaik bertaubat kepada Allah di situ kan. Dan kita dapati dalam keadaan beginilah, kita bimbang perbuatan-perbuatan syirik ini menjadikan kita hamba yang selesa dengan perbuatan tersebut. Sebab itu kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Jangan kita biarkan. Kalau kita biarkan, kita akan berada pada satu comfort zone, iaitu zon selesa yang menyebabkan kita rasa tidak ada apa-apa ketika melakukan dosa yang paling besar ini. Nabi SAW pernah ditanyakan tentang dosa yang paling besar. Nabi kata apa? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Okey, wa huwa khalaqaka. Engkau melakukan ataupun engkau menjadikan untuk Allah niddan. Niddan tu maksudnya tandingan. Bila engkau menjadikan untuk Allah itu tandingan, sedangkan Allah itulah yang telah menciptakan kamu. Maksud tandingan di sini ialah kita Allah Subhanahu Wa Taala itu maha berkuasa, tetapi kita meletakkan makhluk sebagai sesuatu yang sama. Kita rasa inilah makhluk yang memiliki kuasa yang sama dengan Allah. Jadi itu kita kata menjadikan Allah itu tandingan. Menjadikan untuk Allah itu tandingan. Sedangkan Allah itu yang maha segala-galanya. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi datang pula kita ini, kita meletakkan sesuatu. Contoh kita letakkan apa ya?
Contoh kita letakkan benda lah, apa-apa benda yang kita kata benda ini dia mampu untuk melindungi kita, yang mana dengan benda tersebut ia tidak dapat untuk mendatangkan mudarat ataupun bahkan dia boleh mendatangkan manfaat bagi diri kita. Sedangkan kita tahu yang mampu untuk menolak mudarat dan yang mampu mendatangkan manfaat untuk diri hamba itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila kita sudah menjadikan sesuatu iaitu makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan sebagai setanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang kita panggil sebagai perbuatan syirik. Sebab itu ketika Nabi ditanya itu tadi kan, dengan dosa yang paling besar, Nabi kata, apabila engkau menjadikan untuk Allah tandingan sedangkan Allah itulah yang telah menciptakan kamu. Dan di dalam teks kita di sini ada satu ayat Al-Quran yang didatangkan kepada kita untuk memberikan perinciannya tentang statement yang berada di awal itu tadi. Yang mana dia kata di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Okey, menyembah batu, menyembah pokok, menyembah apa lagi, tempat-tempat yang dirasakan memberikan kepada mereka dengan kuasa kan. Okey, mungkin ada orang dia sembah matahari, ada orang dia sembah bintang, ada orang yang beribadah kepada lautan, contohnya minta dengan Tuhan laut lah konon gitu kan. Ada yang minta dengan Tuhan gunung, penjaga gunung. Ini semua kita panggil sebagai tandingan-tandingan selain Allah yang mereka jadikan, bukan kita kata memang itu Tuhan, tidak. Tetapi makhluk itu, manusia itu sendiri yang bila dia melihat, oh tempat ni ada kuasa tau. Sebab apa? Ada pokok tu besar dekat tempat tu. Pokok ni kalau kita letak apa-apa dekat tempat itu, kita minta hajat dekat tempat itu, jadi kita kata gitu kan. Jadi orang menyembah, orang mula mungkin kalau kita kata sembah ni biasanya kalau untuk bahasa kita lah, kita akan letak sesuatu. Kita akan beri makanan, kita akan letakkan kain ke apa kat tempat tersebut kerana kita rasa itu ada tempat yang memberikan keramat lah kata kan gitu ada keramatnya, ada kekuasaannya, keberkatannya lah kata gitu kan. Itu pada pandangan makhluk yang mana sepatutnya uh, keberkatan itu ataupun kekuasaan itu hanya layak kita lihat ia pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bukan untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini bila seseorang dia melakukan perbuatan itu, sebab tu Allah kata, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Macam contoh-contoh yang saya berikan itu tadilah. Jadi ini dia kata yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka cinta kepada tandingan-tandingan itu sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Iaitu sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi kita ni dalam hidup yang sepatutnya kita cintai hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh melebihi yang lain kan. Jadi kalau kita kita faham gini ya muslimah, bila seseorang itu dia sudah solat, dia sudah tawaf di keliling Kaabah, dia dah sujud, dia dah rukuk kepada Allah, bermakna kecintaannya itu ada pada penciptanya. Kalau kita dah sampai sujud, rukuk, okey, tawaf, kita solat, kita buat sesuatu untuk Allah. Di situ menunjukkan jiwa kita, raga kita, jiwa dan raga kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna ada rasa cinta. Seseorang dia tak boleh untuk melakukan sesuatu tanpa ada rasa cinta. Yang mana dia buat perkara itu bukan saja-saja tau.
kita kalau nak buat sesuatu, kita kalau tak ada rasa cinta, banyak kali saya ingatkan, kalau tak ada rasa cinta, kita akan sukar untuk buat perkara tersebut. Okey, kita akan sukar untuk buat perkara tersebut. Kenapa kita kadang-kadang kita fikir, kenapa kita boleh bangun solat subuh? Kan, susah-susah pun kita bangun juga. Penat macam mana kita bangun juga untuk melaksanakan solat subuh. Kerana kita tahu kita hamba. Bila kita ini hamba, kita ada rasa cinta kepada Tuhan dan kita tahu kita perlu bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan kita itu tadi. Sebab itu, kita boleh buat ibadah solat tersebut walau dalam keadaan apa jua sekalipun. Dia begitu kan keadaannya. Dan begitu juga dengan orang yang dia menyembah selain Allah, iaitu tandingan-tandingan Allah itu tadi. Kenapa mereka boleh buat sedemikian? Kan, kenapa mereka boleh, kita kata sembah pokok, sampai kadang-kadang tunduk, sujud kepada pokok. Kita tahu, pokok tu tak boleh buat apa-apa. Tetapi kerana kecintaan mereka kepada kekuasaan yang dimiliki oleh pokok tersebut. Sebab itu Allah ingatkan kepada kita sini, orang yang sedemikian yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan-tandingan itu, iaitu sembahan-sembahan itu sebagaimana kahubbillah, sebagaimana kecintaan yang sepatutnya diberikan kepada Allah. Namun, kalau orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, berbeza dengan orang-orang yang beriman, yang mana keimanan mereka hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Orang yang begini Allah kategorikan mereka sebagai asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Tak boleh nak disamakan dengan mereka yang telah mensyirikkan Allah. Mereka yang telah mensyirikkan Allah dengan mudah-mudah saja boleh mencintai kuasa lain. Bila dia nampak yang ini lebih berkuasa, oh dia suka yang ini. Bila dia nampak ini lagi hebat, dia suka pula yang dengan yang ini. Dia akan mudah memindahkan kecintaannya, rasa ketakjubannya kepada yang lain. Tetapi orang yang beriman, yang memiliki akidah yang betul-betul suci, murni, bersih daripada hal-hal yang mensyirikkan Allah ini, kecintaan mereka sangat-sangat hanya kepada Allah. Dia tak mudah beralih. Orang kata cinta tak mungkin berubah. Dia begitu keadaannya ya. Cinta tak mungkin berubah. Hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Letakkanlah di hadapan dia dengan apa jua bentuk kekuasaan. Orang kata, ini bagus. Benda ni boleh selamatkan engkau. Benda ni boleh sembuhkan engkau. Benda ni boleh bagi engkau kuasa. Engkau kalau pakai benda ni kebal engkau. Gitu kan. Kita kalau orang kata apa pun tentang kekuasaan-kekuasaan yang ada di sekitar kita ini, ia tidak sesekali menggugat kecintaan kita kepada Allah, yang mana dengan kecintaan itulah kita akan terus-terusan beribadah kepada Allah semata-mata. Kita tidak akan tunduk kepada kekuasaan lain walaupun 1,000, 20,000, 30,000, satu dunia yang kata bahawa tempat itu bagus, tempat itu ada keramat, tempat pokok ni ke apa, hamba Allah ini dia boleh sembuhkan orang, dia boleh gitu, dia boleh tengok orang. Kita takkan percaya kepada perkara-perkara yang khurafat, tahyulah sedemikian. Kerana apa? Kecintaan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita tentang orang yang telah mensyirikkan Allah itu, bagaimana mereka mencintai Allah. Mereka tu tak mencintai Allah hanya mencintai Allah saja, tetapi mereka ada benda-benda yang lain mereka cintai sehingga mereka letakkan ianya setanding, sama kan, sampai mereka rasa kalau aku berdoa kepada Allah, aku pun boleh berdoa kepada inilah orang inilah sebab dia pun ada kuasa. Orang yang begini dia menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tu dia boleh menyembuhkan, orang ni pun boleh menyembuhkan. Apa salahnya aku minta dengan orang ini? Bermakna kalau ada pemikiran yang begitu, dia ini telah meletakkan tandingan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, nauzubillahi min zalik ya. Saya dah ingatkan tadi, dosa syirik ialah dosa yang tidak terampun. Hati-hati. Saya juga dah banyak kali ingatkan. Kita tak tahu bila kita mati. Kalau mungkin kita nauzubillah ya. Kita mungkinlah hari ini kita percaya kepada benda-benda yang kita yakin ada kekuasaan itu, tiba-tiba kita meninggal dunia. Bayangkan kita meninggal dunia dalam keadaan yang syirik itu, syirik ini dia tak sama dengan dosa lain. Orang yang beriman, bila dia meninggal dunia dalam keadaan yang dia memang ada buat dosa.
dia tak sempat bertaubat. Kita kata orang yang begini memanglah Allah Subhanahu Wa Taala akan azab dia. Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan masukkan dia dalam api neraka. Okey, kerana apa? Dia tak bertaubat daripada dosa-dosanya. Namun kerana dia adalah orang yang beriman kepada Allah, keimanannya itu tidak ada kesyirikan dalam hati dia. Last orang ini tetap juga masuk dalam syurga Allah. Itu yang kita imani. Okey, dalam agama ini. Okey, dalam teks-teks hadis Nabi SAW banyak mengajarkan kita dengan hal yang sedemikian. Tetapi beza dengan orang yang buat dosa syirik. Tadi dia tak buat syirik. Dia cuma buat dosa saja yang dia tak sempat bertaubat. Namun kalau orang yang buat dosa syirik, dia tak sempat bertaubat, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan yang sedemikian. Kalau orang yang begini memang dosanya tak diampuni. Itu yang menyebabkan dia kekal di dalam api neraka. Walaupun kita kata, tapi dia mati dalam keadaan orang yang Islam kan. Wah, macam mana tu? Letak kekal dalam api neraka. Kerana apa? Dia ada buat dosa syirik yang dia tak bertaubat. Namun kalau nanti di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala itu kita yakini juga sebagai yang memberi rahmat, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala nak keluarkan dia, keluar juga. Okay. Cuma kita belajar secara teorinya begitu. Sebab tu kita kena hati-hati. Kita jangan berpegang kepada satu assumptions yang kita kata, Allah nanti mungkin Allah ampunkan kita. Kita jangan mungkin-mungkin ya. Mungkin-mungkin ni bahaya. Bila kita mungkin itu, mungkin ini, dia tak pasti kan, lebih baik kita berpegang kepada sesuatu yang pasti. Yang pastinya apa? Orang kalau buat dosa syirik, mati dalam keadaan yang syirik, dia itu kekal dalam api neraka, dosanya tak terampun. Itu yang pastinya. Okey, itu yang pastinya. Jadi bermakna kita tinggalkan perbuatan tersebut, kita buat perkara-perkara yang tidak menyalahi akidah kita. Itu lebih selamat untuk dunia dan akhirat kita. Okey, baik, seterusnya di sini. Kita lihat kepada teks kita. Allah mengkabarkan bahawa di antara manusia ada yang mencintainya. Ada yang menyekutukannya dengan menjadikan selainnya sebagai tandingan. Okey, dengan menjadikannya sebagai tandingan. Jadi orang yang begini lupa pula tadi. Lupa pula tadi nak buka slide tu kan. Nak next slide tu terlupa dah berbual tu kan. Tak ingat tak ingat. Okey, cinta pelaku syirik kan di situ. Tadilah ni yang telah Ustazah jelaskan tadi. Mereka telah menyekutukan kecintaan tersebut dengan tandingan kerana kecintaan mereka melemah. Okey, baik, di sini. Allah mengkabarkan bahawa di antara manusia ada yang menyekutukannya dengan menjadikan selainnya sebagai tandingan. Jadi dalam ayat tadi, penerangan di perenggan kita yang berikutnya di situ ya Muslimah, di situ menerangkan kepada maksud dari ayat surah Al-Baqarah ayat 165 yang telah kita baca dan bincangkan tadi. Jadi di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia beritahu kepada kita dalam ayat itu Allah maklumkan kepada kita, Allah kabarkan kepada kita bahawa di antara manusia ada yang menyekutukan Allah dengan cara yang bagaimana? Menjadikan untuk Allah itu tandingan, selainnya sebagai tandingan. Lalu dia mencintai tandingan itu tadi, yang dia anggap sebagai Tuhan, yang dia anggap sebagai ada kuasa, yang boleh menyembuhkan, yang boleh memberikan apa yang dia inginkan. Sebab tu sampai dia berdoa lah pada pokok tersebut kan, supaya berikan hajat kepada, tunaikan hajat dia. Jadi di sini dia, kalau dia dah buat begitu bermakna dia mencintai pokok itu. Saya bagi contoh pokok lah senang kalau nak bagi contoh lain takut sensitif. Nanti orang marah. Kita bagi contoh gitu kan. So kita kata dia bermakna kalau dia dah boleh minta hajat dekat tempat itu, kalau dia dah boleh sujud, rukuk, tawaf ke apa-apa, dia buat sesuatu untuk pokok tersebut, bermakna dia meletakkan kecintaan dia. Dia suka dengan tempat itu, dengan pokok tersebut. Jadi dia kata di sini, selanjutnya Allah mengkabarkan bahawasanya cinta orang-orang yang beriman kepada Allah jauh lebih besar daripada cinta orang-orang yang mencintai tandingan-tandingan Allah. Okey, ada pula yang berpendapat, pada perenggan yang berikutnya. Ada pula yang berpendapat makna yang
Sesungguhnya adalah orang yang beriman lebih mencintai Allah dibandingkan kecintaan orang yang menjadikan tandingan selain Allah. Jadi di sini diberikan kepada kita dengan dua situasi ataupun dua senario. Iaitu pertama ialah bagaimana kita nak faham cinta si pelaku syirik dan cinta orang yang mentauhidkan Allah. Jadi dia beritahu kepada kita begini, sebab meskipun orang-orang itu dia mencintai Allah, tetapi mereka telah menyekutukan kecintaan tersebut dengan tandingannya sehingga kecintaan itu pun melemah. Kita dapati bahawa ada kalanya situasi orang yang dia buat syirik ini bukan dia tak cinta kepada Allah. Dia cinta kepada Allah. Okey, dia tahu Allah itu yang menciptakan dia. Kan kadang-kadang kan kita ada jumpa orang yang macam gini kan. Bila kita kata, ni syirik tau tak boleh buat. Tak, saya tak buat syirik. Ini usaha aja. Biasa dengar tak orang kata gitu kan. Ini usaha aja. Saya tak buat benda-benda syirik. Tak, saya tetap solat. Saya tetap percaya Allah tu lah yang memakbulkan doa Allah tu. Tapi ni usaha saya. Tak salah. Mati-mati dia kata tak salah gitu ya. Tetapi, okay, kita lihat begini. Kalau kita ini orang yang betul-betul mencintai Allah, kita hanya percaya kepada kuasa Allah saja. Kita tak boleh percaya kepada kuasa selain Allah. Walaupun kita kata itu adalah usaha dan ikhtiar kita. Dalam agama membenarkan usaha dan ikhtiar. Itu juga perlu kita faham. Bahkan menuntut untuk kita berusaha dan berikhtiar. Tetapi bagaimana usaha dan ikhtiar kita? Dia mesti bertepatan dengan syariat yang mana tidak kita pergi menyeru kepada tempat-tempat yang kita rasa boleh menunaikan hajat kita. Bukan kita pergi mengambil benda-benda, okay, benda-benda ya yang kita yakin dengan benda inilah kita boleh dapat perlindungan. Dengan benda inilah kita boleh dapat hajat kita semua boleh ditunaikan. Dia tak begitu. Bukan dengan cara-cara yang begitu. Kan kadang-kadang kita kita confuse, maknanya kita terkeliru dengan usaha dengan sesuatu yang haram dan usaha dengan sesuatu yang halal. Usaha dengan perkara yang halal memang dianjurkan, buatlah apa kita nak buat, yang penting bukan mensyirikkan Allah. Tapi kalau ia sudah mensyirikkan Allah, tak boleh. Perkara itu adalah hal yang seharusnya kita jauhi. Jadi orang yang begini, mereka ini dia cinta kepada Allah sebagaimana pengakuannya itu tadilah kan. Dia kata dia tetap solat, tetap minta kepada Allah, ini cuma sebagai ikhtiar. Bila dia dah mula buat perkara yang syirik, iaitu dengan menyekutukan Allah itu, meletakkan sesuatu yang setanding dengan Allah itu kan, bagi mereka lah kecintaan mereka dia jadi lemah. Okey, hati-hati ya, bila kecintaan kita kepada Allah dia lemah, ini yang menyebabkan kita bila-bila masa sahaja boleh memindahkan kepercayaan kita, keyakinan kita, tawakal kita kepada makhluk. Banyak kali saya bagi contoh yang begini tau. Kita kata gini kan, orang ini dia tetap solat, dia tetap percaya kepada Allah. Tapi dia ambil tangkal. Contohnya kan, tangkal ni benda syirik ya. Itu yang Nabi kata, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Bukan saya kata, Nabi yang kata. Siapa yang dia menggantung tangkal, dia telah melakukan perbuatan yang syirik. Pakai tangkal di tangan contohnya. Kan? Gantung dekat leher. Gantung dekat rumah. Ini semua kita panggil ia sebagai tangkal. Jadi kalau orang tu dia buat perkara sedemikian, tetapi kan dia kata saya tak syirikkan Allah, saya buat itu sebagai usaha. Namun sebenarnya Nabi dah bilang dah, Nabi dah katakan kepada kita, itu perbuatan syirik, seharusnya kita jauhi. Namun orang ni mati-matilah, kalau bahasa kita kata dai-dai. Dai-dai dia kata, mati-mati dia kata tak syirik. Ini usaha saja. Okey, orang yang begini kita bayangkan tau. Mereka yang buat perkara syirik, syaitan mudah dekat dengan mereka. Jadi, syaitan boleh mengelirukan orang-orang yang begini. Yang mana dia akan tunjukkan kepada orang tersebut, inilah kekuasaan tangkal. Sedangkan
Itu semua berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita pakai tangkal dekat tangan kita ni kan, kita kata, "Oh, tangkal ni dia boleh tolak balak." Gitu kita kata kan, boleh selamatkan kita daripada perkara bahaya. Jadi ada pada satu hari berlakulah kita kata satu senario ataupun satu peristiwa yang kita hadapi, yang kita rasa, ada ramai orang kat tempat itu. Tetapi semua orang berada di tempat bahaya tersebut, tetapi kita seorang yang tak kena bahaya itu. Kita pun tengok tangan kita, "Oh, rupanya saya pakai benda ni lah. Benda ni lah yang buat saya terpelihara daripada bahaya. Semua orang kena, saya seorang tak kena. Asyik baik saya pakai benda ni." Dia jadi begitu kan? Keyakinan bermakna di sini, bila cinta kita melemah, kita dah terus meletakkan 100% kecintaan, kepercayaan, keyakinan kepada, tangkal yang kita pakai itu tadi. Inilah yang perlu kita hati-hati, yang perlu kita jauhi dari awal lagi. Kita tak nak diri kita jadi begitu muslimah. Sebab dia gini tau, kalau kita dah mudah percaya dengan kepercayaan yang sangat yakin, susah kita nak ubah kepercayaan kita. Datanglah orang kata, siapa alim ulama mana pun yang cakap dengan kita tak boleh, benda ni syirik, kita tak terima. Kita akan kata, mati-mati tak syirik. Letaklah alim macam mana orang alim beritahu, tak boleh ajar, tak boleh pakai macam ni ajar, benda ni mensyirikkan Allah. Dia tak jadi sebab apa? Kita dah letakkan 100% kepercayaan kita kepada benda itu. Jadi itu yang menyebabkan kita ni kan dari awal lagi Nabi ingatkan kepada kita, ini syirik jangan buat. Jadi kita tinggalkan. Sebab apa? Bila kita buat, ia akan menjadikan cinta kita kepada Allah itu lemah. Sehingga bila ada something yang kita rasa sangat menakjubkan berlaku kepada tangkal itu, yang berlaku kepada diri kita dengan tangkal itu, kita dah dengan mudah memindahkan kecintaan kita kepada tangkal tersebut. Akhirnya berubahlah kepercayaan kita, akidah kita kan kepada tangkal itu. Berbeza dengan orang yang dia mentauhidkan Allah. Kan di sini dikata, adapun orang yang mentauhidkan Allah, mereka memurnikan kecintaan kepadanya. Bahkan kecintaan mereka lebih besar daripada orang yang musyrik itu tadi. Iaitu yang berada pada kategori yang kedua tersebut. Sebab maaf yang pertama tadi. Sebab dalam perbincangan ini saya letakkan ada dua bahagian. Kalau lihat pada slide saya di situ kan, kita ada pelaku syirik, kecintaan pelaku syirik, iaitu orang yang mentauhidkan Allah. Beza. Kalau yang berada di bahagian yang pertama itu, mereka telah menyekutukan Allah. Situ kecintaan mereka melemah. Bila-bila masa sahaja cinta mereka boleh berubah. Daripada cinta Allah kepada cinta kepada selain Allah. Berbeza dengan orang yang mentauhidkan Allah dengan tauhid yang semurni-murninya. Makna tauhid ini dia mengesahkan Allah. Dalam akidah kita, kita bertauhid kan bermakna kita tahu Allah itulah yang Maha Esa. Tidak ada duanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita cinta, kita ibadah dulu Bila kita ibadah, kita buat apa-apa hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Dan cinta kita dalam keadaan kita beribadah itu hanya untuk Allah, bukan selain Allah. Dan orang yang mentauhidkan Allah, cintanya sangat bersih. Dia tak ada orang kata stains, tak ada bekas-bekas kotor-kotor pada cinta dia di situ. Berbeza dengan yang pertama tadi, kan walaupun dia cinta kepada Allah tapi sebab dia buat syirik, pada cintanya tu ada orang kata kotoran-kotoran yang perlu dibersihkan. Tapi kalau yang kedua, yang orang yang bertauhid cintanya sangat murni, sangat jelas, tak ada perkara-perkara yang kotor, singgah ataupun yang menjadi bekas-bekas pada kecintaannya terhadap Allah. Jadi sebab tu dia kata cinta orang yang mentauhidkan Allah itu sangat besar jika kita nak dibandingkan dengan kecintaan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Okey, baik. Mengingat tujuan Allah, kita terus pindah kepada perenggan yang berikutnya. Mengingat tujuan Allah dalam menciptakan hamba-Nya adalah agar manusia memurnikan kecintaan kepadanya. Ini tadi kan saya datangkan dengan ayat Al-Quran yang pertama tadi kan yang ini. Yang ini. Surah Az-Zariyat ayat 56. Bila dia kata, mengingat tujuan Allah dalam menciptakan hamba-Nya. Apa tujuan Allah menciptakan hamba-Nya?
beribadah kepadanya. Okey, jadi di sini kita sebagai hamba Allah setiap hari kita perlu ada rasa nak memurnikan niat kita tadi, membersihkan niat kita tadi supaya niat kita dalam hidup ini hanya untuk Allah. Setiap hari. Setiap hari. Bukan untuk selain Allah ya. Kenapa kita beribadah? Kerana Allah. Bukan sebab kita terpaksa. Gitu kan. Bukan sebab kita ni alah takut nanti orang cakap kita apa kan kalau tak solat. Nanti orang kata kita ni tak pandai solat. Orang kata kita tak pandai ngaji. Kadang-kadang kita pun ada sentimen-sentimen yang begitu ya dalam hidup ya. Kenapa kau pergi masjid? Yelah nanti orang kata aku malas pergi masjid. Maknanya di situ tujuannya bukan kerana Allah. Tujuan tu ialah supaya orang tak cakap pasal dia. Kenapa kau pakai tudung? Yelah nanti orang kata aku ni tak tahu pula hukum halal haram ke apa kan. Aku ni tak solehah orang kata gitu. Padahal pakai tudung ni ialah kerana Allah. Namun penting juga saya nak ingatkan. Dalam ibadah di awalnya lah mungkin selalu orang kata pada kita kan, oh kalau tak ikhlas lagi tak ikhlas jangan buat. Dia bukan gitu. Dia bukan gitu. Kalau kita nak tunggu ikhlas, takut-takut kita malaikat maut datang dulu depan kita kan. Tunggu ikhlas ni kan bimbang begitu. Jadi kita buat dulu. Apa pun ibadah, kita buat dulu. Okey, bila kita buat tu, kita berusaha untuk ikhlas, ikhlas, ikhlas. Akhirnya ada keikhlasan. Ibadah perlu dipaksakan muslimah. Okey, kalau kita kata nak solat, tak nak solat lah hari ni sebab aku tak rasa ada keikhlasan hari ni nak solat. Tak boleh begitu kan. Dia mesti, okey, paksakan diri solat. Bangun subuh tadi. Namun dalam keadaan yang nawaitu aku kerana Allah. Dalam keadaan paksa tu kan. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun terpaksa, kita buat. Kita paksakan diri kita. Okay? Kenapa ni pergi belajar? Paksa juga pergi belajar. Walaupun malas. Walaupun rasa macam, malas ni lah. Hari ni hujan kan. Tidur sedap. Tapi kenapa kita paksa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diawali dengan keterpaksaan kan di situ. Sebab apa? Dalam ibadah ini, kalau kita tak paksa, dia tak jadi kadang-kadang. Dia mesti paksa. Barulah kemudian bila kita dah selesa, kan bila kita dah macam rasa itu menjadi kebiasaan kita, inilah yang akhirnya niat pun kita dah betulkan dan sebagainya. Alhamdulillah begitu situasinya. Kalau mak kita tak paksa kita solat dulu, kan ataupun kita tak dengar ceramah ustazah, ustazah tak kata benda ni dosa kalau tinggalkan apa kan, kita tak buat kan, betul tak? Kita tak buat. Masa kita kecil dulu, daripada kecil kita tak buat. Mak kita tak paksa kita solat, mak kita tak paksa kita pakai tudung, mak kita tak paksa kita jadi orang yang baik. Benda-benda gini, awalnya kita tak suka. Kan dulu kita, menyampahlah sikit-sikit nak kena solat. Mak kita kejut kita bangun. Kan terpaksa kita bangun. Di situ kita kata awal di situ niatnya belum kerana Allah lagi. Terpaksa mak aku suruh. Gitu kan. Nak buat macam mana dah mak aku suruh. Terpaksa ikut mak pergi kuliah. Contoh kan ada budak gitu kan. Terpaksalah dah mak heret kita pergi kuliah. Dengarlah Saudara Sakinah pompang. Dengarlah. Ngantuk-ngantuk pun dengarlah. Terpaksa. Gitu kan. Sebab tak ada orang nak jaga kita kat rumah. Mak kita heret kita. Itu keadaannya. Paksa. Tetapi kita nampak bagaimana kita membesar dalam keadaan yang mana awalnya kita dipaksa tu tadi. Akhirnya kita jadi orang yang baik, kita dekat dengan hal-hal kebaikan, kita ni ada satu surroundings yang mana pada waktu daripada kecil kita ni dekat dengan benda-benda yang baik, kan begitu situasinya. Dan akhirnya bila kita dah mula memahami, kita pun jadi orang yang membetulkan niat kita. Kita dah ada ilmu, kita belajar. Akhirnya, ni kena buat kerana Allah. Nampak? Itu namanya ibadah. Awal-awal dia memang gitu, susah. Perit, lengit. Lengit kan. Lengit. Orang katakan, ya Allah lengitnya. Aduh. Dia lengit gitu. Tapi akhirnya lama-lama, Alhamdulillah. Jadi perkara yang mudah untuk diri kita. Kan akhirnya kita pun tahu kenapa kita kena buat ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang ciptakan kepada kita. Tinggalkan perkara syirik tu susah mula-mula nak tinggalkan kan. Mungkin ada orang dia begitu. Sebab kita ni ada ujian yang berbeza-beza dalam hidup kita. Mungkin ada orang dia membesar dalam surrounding ataupun dalam persekitaran yang mana mak ayah dia memang suka main benda-benda gini. Ada orang dia begitu. Sehingga dia pun terikut. Susah. Bila dia dah dewasa, susah nak tinggalkan. Kita juga kena memahami ada di kalangan orang yang Allah takdirkan hidupnya tak sama macam kita. Kita Alhamdulillah daripada kecil mak kita paksa kita solat. Ada orang, mak biarkan je sukatilah kau nak sembahyang ke tak nak sembahyang tu kau punya pasal.
Ada mak ayah gitu, dia biarkan anak dia. Tak apa, I bagi kebebasan kepada anak I. Dia nak buat apa tu dia punya pasal, kan. Dia ada dia punya prinsip hidup. Yes, dia mesti ada freedom of life dalam diri dia. Kita letakkan begitu. Ada parents yang begitu Muslimah, saya tak nafikan. Dan anak itu membesar dalam keadaan yang begitu. Dia bebas kan, dia nak buat apa dia suka. Sampai kan suatu masa bila dia melihat kenapa orang tu solat, kenapa orang tu pakai tudung, kenapa orang tu buat gini kan, dia jadi macam terfikir. Itu kadang-kadang bila dia nak start, bila dia dah ada ilmu, tak satu susah. Sukar untuk dia. Tetapi bila dia dah ada ilmu, dia kena paksakan diri dia. Susah macam mana pun. Susah macam mana pun. Dia kena paksakan diri dia untuk dekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia adalah seorang yang beriman kepada Allah. Awalnya memang sangat sukar. Mungkin tidak ada sokongan daripada keluarga sebab tadi surroundings ataupun environment dalam rumah tu dah macam itu. Nak buat bagaimana, susah untuk dia. Dia kena paksakan diri dia. Jadi kita semua ada uh, upbringing, maksudnya pembesaran yang berbeza-beza. Background kita, family background kita semua berbeza-beza. Jadi tak bolehlah kita nak samakan kan. Alah mentang-mentanglah dia tu mak bapak soleh, soleha kan. Dia nak samakan kita dengan dia. Ya Allah. Hai. Semua orang ada uh, cara dalam hidupnya yang tersendiri yang kadang-kadang kita kena acknowledge lah. Tak boleh kita nak pandang remeh, tak boleh nak kata, aku senang apa asal kau susah? Kenapa kau susah macam ini? Aku senang je hidup aku kan. Solat-solat ni. Asal kau lihat sangat Ada orang begitu situasinya sebab bukan daripada kecil. Bukan daripada kecil dan dia tak hidup dalam keluarga yang begitu. Tapi ada juga orang hidup dalam keluarga yang soleh-solehah pun. Ini maksudnya ujian masing-masing lah. Kita ni bila kita dah dewasa, kan dah umur-umur gini Muslimah orang katakan dah umur-umur gini kau ingat-ingatlah Tuhan kita dah umur-umur macam ini dah orang kata dah boleh fikir, Allah berikan kepada kita dengan akal dan alhamdulillah kita ada ilmu, kita seboleh mana kita tinggalkan perkara-perkara yang tak baik. Contohnya di sini ialah perkara yang syirik, tinggalkan apa perkara yang Allah suruh tinggalkan, kita tinggalkan. Sebab apa? Kita dah boleh fikir dengan matang. Kita dah boleh fikir dengan baik. Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah. Bila kita dah nampak tahu dalam hati ni bila dah terdetik benda ini dosa, ini betul, ini salah, bermakna di situ hidayahnya dah ada. Allah dah berikan kepada kita dengan petunjuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang sebabkan kita mula nak belajar lagi, kita mula nak cari, kita mula tanya, kita mula nak jadi baik. Ini semua Allah berikan kepada kita. Tapi kalau dah ada detikan itu, Allah dah tunjuk dah, namun kalau tak nak juga, itu maknanya terpulang pada diri masing-masing. Okey. Dia boleh sebenarnya, dia mesti mula paksakan diri untuk tahu, untuk ambil tahu. Tapi kalau tak nak paksa, sudahlah, tak payahlah, tak nak ambil tahulah, tak kisahlah semua. Dah hidup aku macam inilah kan. Ada mak bapak aku ajar aku macam inilah. Kalau kita berpada begitu, tidak ada paksaan, memang sampai bila-bila kita akan jadi begitu. Akhirnya niat kita pun tak berubah-ubah. Tetaplah kerana sukati aku. Niat yang sukati aku, niat gitu kan. Tidak ada kenapa kita belajar. Kerana Allah. Niat-niat begitu semua dia tidak terbentuk. Yang sepatutnya kita bentuk semikian. Kerana ia mengembalikan kita kepada tujuan penciptaan asal kita, iaitu untuk beribadah kepada Allah, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, di sini maka Allah mengingkari orang yang menjadikan penolong dan pemberi syafaat selainnya. Jadi kalau orang ini dia tak memurnikan ketauhidannya itu tadi, kan, ataupun niatnya lah, senang kata, dia tak betulkan niatnya, tak mentajdid niatnya dan dia tidak membersihkan niat tujuan penciptaannya itu. Inilah yang menjadi punca, dia akan mudah meminta pertolongan dan meminta syafaat. Syafaat tu juga kita boleh panggil sebagai pertolongannya kepada selain Allah. Jadi dia akan pergi kepada sembahan-sembahan yang dirasa boleh tadilah memberikan kepada dia dengan pertolongan dan syafaat. Kan contoh macam saya kata, ambil tangkal, ini dia jadikan tangkal sebagai penolong dan pemberi syafaat kepada diri dia. Dia pergi ke satu tempat yang orang kata, kalau kau minta kat tempat ni, mesti dapat apa yang kau hajatkan. Dia pergi kat situ untuk minta tolong, tunaikan hajat dia. Ini kita panggil sebagai meminta pertolongan dan syafaat kepada selain Allah. Okey, kepada selainnya.
Dan Allah mengingkari perkara ini dengan sangat tegas dalam ayat-ayatnya. Kadang-kadang Allah menyebutkannya yang mana Allah dalam Al-Quran Allah gabungkan dan kadang-kadang Allah memisahkan kedua-duanya. Maknanya pada perkataan penolong dan pemberi syafaat ini ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala satukan dalam ayat Al-Quran, satu ayat Al-Quran, tapi ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat-ayat yang berbeza. Okey, contohnya di sini diberikan kepada kita dengan contoh. Allah ingkari mereka yang menjadikan penolong dan pemberi syafaat selainnya. Baik, jika kita rujuk dalam surah As-Sajdah pada ayat yang keempat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita. Dalam kitab ada di atas itu kan, ada surah Yunus ayat 3. Saya tak masukkan di dalam slide saya. Okey. So tapi kalau kita nak baca boleh saja, iaitu dalam surah Yunus pada ayat 3. Cuba lihat pada ayat itu Allah ingatkan kepada kita setelah Allah beritahu kepada kita tentang penciptaan langit dan bumi, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Thumma stawa 'alal 'arsy. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam di singgasananya untuk mengatur segala urusan tentang hamba-hambanya dan setiap penciptaannya. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, ma min syafi'in. Tidak ada pemberi syafaat illa min ba'di izni, kecuali sesudah ada keizinannya. Dzalikumullahu rabbukum fa'budu. Itulah Allah Tuhan kamu, maka sembahlah dia. Afala tadhakkarun, maka apakah kamu tidak mengambil pengajaran? Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, siapa yang ciptakan langit, siapa yang ciptakan bumi. Dan siapakah yang mengaturkan setiap urusan dalam kehidupan kita ini. Dan Allah kata, Allah ingatkan, tidak ada yang boleh memberikan syafaat melainkan setelah keizinannya. Maknanya Allah lah yang menentukan siapa yang boleh memberikan syafaat. Bermakna di sini hanya Allah yang memberikan syafaat untuk kehidupan seseorang hamba. Dan Allah ingatkan itulah Tuhan, iaitu yang menciptakan alam, yang menciptakan bumi, langit dan bumi, yang mengaturkan segala-galanya. Itulah Tuhan yang selayaknya fa'buduh, kalian sembah. Allah ingatkan begitu kepada kita dalam surah Yunus pada ayat yang ketiga tersebut. Baik, pada ayat dalam surah Yunus ayat ketiga, boleh sila gariskan ataupun nak bulatkan ma min syafi'in. Syafi'in di situ perkataannya, iaitu penolong. Tidak ada penolong selain Allah. Seterusnya, dalam slide saya datangkan pada ayat yang berikutnya lah dalam kitab kita, iaitu surah As-Sajdah pada ayat yang keempat. Dalam surah As-Sajdah pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi mengingatkan kepada kita tentang penciptaan langit dan bumi. Allah ingatkan kepada kita di situ, Allahul ladzi khalaqas sab'a Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Lebih kurang sama dengan surah Yunus pada ayat yang ketiga pada penggalan ayat itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala di sini, tetapi apa bezanya dengan surah Yunus pada ayat yang ketiga dengan surah As-Sajdah pada ayat yang keempat? Di sini Allah menggabungkan waliyin wa syafi', penolong dan pemberi syafaat itu pada satu ayat, dalam satu ayat. Iaitu Allah kata apa? Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Jadi ada dua. Okey, di situ. Min waliyyin wala syafi'. Tidak ada bagi kamu selain darinya seorang penolong dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maknanya di sini Allah nak kata yang akan memberikan pertolongan kepada kamu hanyalah Allah. Yang akan memberikan syafaat kepada kamu hanyalah Allah. Tidak ada yang selainnya. Sebab tu kita tak boleh
minta pertolongan bagi menunaikan hajat kita, itulah benda-benda yang di luar kemampuan kita ya, bagi menunaikan hajat kita, bagi mohon perlindungan ya di situ kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya perlu diminta hanya kepada Allah kerana Allah ingatkan kepada kita dalam kedua-dua ayat itu tadi dalam surah As-Sajdah pada ayat keempat dan juga surah Yunus pada ayat yang ketiga yang memberikan pertolongan, yang memberikan syafaat tidak lain dan tidak bukan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya pada surah Al-An'am ayat yang ke-51 juga memberitahu kepada kita dengan perkara yang sama. Okey, dengan perkara yang sama. Cuma di dalam ayat ini Allah tak sebut tentang penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu Wa Taala kata begini, wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim, dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Rabbnya pada hari kiamat. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun. Dan ingat, ini Allah ingatkan, sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung iaitu penolong dan pemberi syafaat pun selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat yang ke-51 surah Al-An'am ini juga Allah gabungkan waliyun wala syafi'un, kedua-dua itu. Di sini Allah ingatkan kepada kita tentang hari kiamat. Nanti di saat kita dihimpunkan di padang mahsyar, kita semua akan minta nak cari siapa yang boleh bantu kita. Tetapi Allah ingatkan kepada kita pada waktu itu laisa lahum min duni, tidak ada yang boleh bantu kita yang menjadi penolong dan memberi syafaat melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan lupa, orang yang dia melakukan perkara yang syirik, Allah Subhanahu Wa Taala akan suruh kita cari benda yang kita buat ataupun benda yang kita jadikan ia sebagai tandingan Allah itu untuk berikan syafaat kepada kita. Ini keadaan yang berlaku di hari kiamat kelak. Sebab ketika di dunia, kita kita mensyirikkan Allah. Ketika di dunia bila kita mensyirikkan Allah, kita melihat bahawa benda ini ada kuasa, dia ni lah yang boleh mengabulkan permintaan kita, dia lah yang boleh tunaikan hajat kita. Jadi nanti di padang mahsyar bila kita nak cari penolong dan juga pemberi syafaat ini, Allah tak akan beri pada kita. Allah kata kau cari orang ataupun benda yang kau dulu sembah, yang kau dulu percaya ada kuasa selain aku tu kan, minta kepada benda itu. Nak cari mana? Apa soalannya ya? Nak cari mana? Kalau jumpa pun boleh ke dia bagi kepada kita? Tak boleh. Sebab itu Allah ingatkan kepada kita, laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Tidak ada bagi mereka di hari kiamat kelak seorang penolong, seorang yang memberikan syafaat pun melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tujuannya kenapa kita diingatkan banyak kali, jangan syirikkan Allah, jangan syirikkan Allah, jangan syirikkan Allah. Sebab mungkin dekat dunia ni kita tak rasa tau. Kita rasa macam okey-okey je, okey-okey je, tak ada apa-apa pun berlaku pada kita. Tapi nanti di akhirat kelak baru kita tahu, ya Allah, kenapa dulu aku buat, kenapa dulu sekarang tak ada nak tolong aku nak minta tolong dengan pokok ni, buat apa, dia tak boleh buat apa pun, dia makhluk Allah, dia makhluk Allah. Bahkan dia pun berlepas diri, dia akan kata bukan aku tak suruh kau sembah aku, kau cari aku buat apa, gitu kan. Dia pun akan cakap gitu. Makhluk-makhluk, mungkinlah kita ada percaya kepada seseorang ni yang menyebabkan kita sembah dia ke, kita minta dia itu, minta ini, nanti dekat akhirat dia akan kata kepada kita, aku sendiri tengah cari orang yang boleh bantu aku. Kenapa kau cari aku? Gitu situasinya. Sangat dahsyat nanti. Sebab tu Nabi ingatkan kepada kita, jangan. Itu adalah dosa besar yang paling besar. Jangan buat. Kita perlu memurnikan tauhid kita dengan sebaik-baiknya. Supaya kita meninggal dunia dalam keadaan yang tidak mensyirikkan Allah, kita selamat di alam barzakh, bila kita dibangkitkan nanti, kita juga berada dalam keadaan yang selamat di padang mahsyar, sehingga kita mendapat pertolongan dan syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini yang kita inginkan dalam kehidupan kita, yang menjadi tujuan penciptaan kita itu tadi, iaitu menghambakan diri, beribadah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat pada ayat yang berikutnya, di situ juga menyebutkan kepada kita dengan hal yang sama, memberitahu kepada kita bahawa tentang syafaat itu hanya adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala, pertolongan itu juga hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana saya rasa nanti muslimah semuanya boleh baca sendiri ya, kedua-dua ayat ini untuk menguatkan lagi perbincangan kita pada ayat Al-Quran yang yang 3 tadi yang telah kita baca sebelumnya. Okey, muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan satu pencerahan. Pencerahan penting tau. Duduk tapi kalau tak cerah-cerah asyik mendung pun masalah juga kan. Akhirnya tak beramal. Jadi kita ni cerahlah. Kita nampak oh gitu rupanya beribadah kepada Allah. Kita kena bersihkan niat kita, sentiasa tajdid niat kita hanya kepada Allah. Kembali setiap hari kepada tujuan penciptaan kita. Jadi itulah yang menjadi kita panggil sebagai pemangkin, penguat untuk kita terus-terusan menjadi seorang muslimah yang salihah, taat kepada Allah, tinggalkan maksiat kan, supaya hati kita ini bersih. Yang penting bersih daripada perkara syirik. Bila bersih daripada perkara syirik, insya-Allah okey, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan bantuan dalam kehidupan kita ini sehingga kita dapat sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa sehingga kita dapat terus-terusan menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup pengajian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.